Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad Al-Mustafa Al-Mujtaba Al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ciri-ciri yang dibawa oleh agama kita Islam adalah menghimpunkan antara dua perkara dalam setiap urusan kehidupan kita, atau apa yang dinamakan sebagai al-wasatiyah. Himpun dua-dua, tak tinggal satu dan pulun satu yang lagi, atau pulun hak sebelah ni tinggal. Kedua-duanya harus diimbangi dengan baik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencipta kita sebagai manusia, Allah faham tuntutan manusia. Allah letak pada kita nafsu dan syahwat, lalu Allah buka jalan-jalan untuk kita memenuhinya dengan cara yang betul. Di samping di sana ada jalan-jalan yang merupakan ujian, jalan-jalan yang tidak betul, yang dicegah dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila Quraisy berat untuk menerima kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka meminta, kenapa tidak diturunkan malaikat? Kenapa kamu, wahai Muhammad, manusia macam kami juga? Makan serupa kami, berkahwin serupa kami, beranak pinak serupa kami juga, membeli belah di pasar serupa kami juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka, kalaulah kami turunkan malaikat juga sebagai rasul, pasti kamu akan tetap pertikai, kerana para malaikat tidak makan, tak minum, tak berkahwin, tak ada apa yang dia kena jaga. Tentu kamu akan memberi alasan. Maka untuk membawa kejayaan kepada manusia, harus dihantar Rasul di kalangan manusia. Datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun sebagai manusia, Nabi menunjukkan jalan tengah antara meraihkan kehendak manusia dan juga kehendak Allah. Maka datanglah di situ al-wasatiyah. Pertama, pada beraqidah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
dalam bab akidah, Islam duk tengah-tengah, menuntut kita untuk beriman kepada Allah dengan dalil, dengan bukti. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menuntut kita percaya dekat Allah, dalam keadaan Allah tu kita tak nampak, kita tak boleh mengetahui bentuk dia, fizikal dia, zat dia, tapi Allah suruh kita tengok kepada bukti-bukti yang wujud. Dan janganlah sehingga manusia yang beriman kepada Allah kerana terlalu teringin untuk sampai kepada zat Allah, lalu mereka reka bentuk kepada Allah. Lalu jadilah seperti mana penganut agama lain, dalam mereka nak sampai kepada Tuhan sembahan mereka dengan akal yang singkat, mereka tak boleh capai kecuali dengan buat benda-benda yang merapu, khurafat, khayalan. Maka kita tak disuruh untuk sampai kepada mengetahui tentang Allah dengan menganjurkan perkara yang di luar daripada batasan tuntutan akidah kita. Tak boleh sehingga kita mengajak kepada apa yang tidak dibawa oleh Nabi SAW. Sama seperti mana dalam kita mencintai Rasulullah, cinta kepada Rasulullah pada kadar apa yang dibenarkan oleh Allah kepada kita. Kalau ada orang mai kata kami tak puas takat ni, duk baca pasal sirah Nabi, duk apa semua, kami nak lakar wajah Nabi berdasarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab, rupa bentuk Nabi, tubuh badan Nabi, seperti mana mereka dahulu buat lakaran, lukisan tentang orang-orang saleh mereka yang akhirnya jadi berhala. Maka kita tak dituntut sampai taraf tu. Tak dituntut sampai taraf tu. Macam mana nak cinta Nabi? Selawat, mencontohi sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kadar yang dibenarkan oleh Rasulullah dan juga agama. Dalam kita beribadah, tuan-tuan umpan dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Islam suruh kita duduk di tengah-tengah, iaitu beribadah pada cara yang sampai kepada kita. Janganlah seseorang itu tertipu dengan rasa semangat dan keinginan dia bersungguh-sungguh dengan menambah apa yang ada daripada, lebih daripada apa yang sampai kepada kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana menokok tambah dalam bab ibadah ini menjadikan amalan seorang itu tertolak. Takat yang Nabi buat mai, wa ma atakumur rasul fakhudhuh, Nabi bawa mai apa ke hampa, ambil, buat. Takat tu. Maka jangan terlajak kira-kira kami ni, kau minta maaf, saya terganggu. Timbang kuat sangat. Baik. Takat yang sampai kat kita. Kalau kita rasa aku boleh buat lagi lebih pada Islam bawa mai, itu hanyalah bisikan syaitan yang nak merosakkan amalan kita. Maka itu yang dinamakan bid'ah.
Sama juga kalau kita berpada, cukup kot aku takat ni ya. Sebab aku ada duit, aku nak buat ibadah melalui duit saja. Derma, bagi, wakaf, hal lain tak peduli. Mungkin bab solat tak apa nak meriah, bab puasa tak apa nak larat, bab yang penting aku ada duit, aku boleh bagi. Masjid mana minta, sampai. Sekolah mana tanya, aku bagi. Pun tak boleh. Kerana apa? Kerana itu menghadkan, kurang daripada apa yang dibawa kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam beribadah hendaklah berlaku wasatiyah. Takat yang Allah suruh, jangan terlajak sehingga kita i'tiqad lajak kita itu adalah satu yang hebat, dan janganlah menghadkan sehingga kita merasakan bahawa cukuplah aku dengan ibadah yang takat aku mampu ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Allah suka kepada orang yang beribadah khusus kepada Allah, Allah juga benci orang-orang yang ibadah sampai tak peduli hidup. Kira aku nak i'tikaf di masjid, aku nak zikir, aku nak khatam Quran sehari berapa kali, anak isteri di rumah, jiran tetangga, hak untuk diri dia, hak untuk isteri dia, hak untuk suami dia, atau hak untuk siapa saja yang ada dalam kehidupan dia tidak diberi. Maka ini dinamakan oleh Nabi sebagai al-mutanatti', orang yang melampau. Satu hari datang beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumah Nabi. Waktu tu Nabi tak ada di rumah. Depa ambil peluang Nabi tak ada di rumah, depa mai tanya isteri-isteri Nabi tentang apa yang Nabi buat di rumah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau buat amalan sunat, Nabi tunjuk dan Nabi cerita pada kadar yang semua orang boleh buat. Adapun buat lebih, yang tu Nabi buat sembunyi-sembunyi dalam rumah. Tahajud Nabi panjang di waktu malam. Puasa Nabi kadang-kadang sampai orang tak tahu setiap hari Nabi puasa, Nabi tak cerita. Itu hal sunat. Dan kerana Nabi mampu dan Nabi nak bersyukur kepada Allah melalui amalan-amalan itu. Mailah beberapa orang sahabat ni, bila tanya isteri-isteri Nabi, kata mereka, Nabi SAW bila bertahajud, panjang tahajudnya. Bila puasa sunat, lama puasa. Kadang seminggu turut-turut. Kadang-kadang Nabi berhenti pula. Kadang Nabi puasa Isnin Khamis juga 13, 14, 15 setiap bulan. Lalu 3 orang sahabat ni kata, kalau macam tu Nabi yang dah confirm syurga pun masih buat ibadah hebat lebih pada kita, kita ni macam mana? Maka aku tak mau tidur dah malam. Aku nak tahajud saja. Malam ya, terus tahajud sampai subuh. Seorang kata, aku pula tak akan makan dah siang, puasa saja, setiap hari puasa. Seorang lagi kata, la atazawwajun nisa, aku tak mau menikah. Sebab apa? Ganggu lagi. Pulang sahabat ni, rumah mereka, Nabi pun balik. Isteri Nabi cerita apa yang mereka ni bersumpah. Terus Nabi cari mereka, Nabi himpun sahabat. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidur dan aku bangun, aku makan dan aku puasa, dan aku mengahwini ramai di kalangan wanita. Maka janganlah kamu benci terhadap sunnah atau cara aku. Janganlah kamu ubah cara aku. Mana jangan melampau. Walau tahajud panjang malam tu hebat, tapi sampai bila? Satu hari akan letih. Isteri akan ternafi hak dia. Kalau siang tiap hari tak makan, tentu keluarga kita tak boleh nak berseronok dengan kita. Ajak abah ayah puasa, ajak ayah puasa, malas tak ada nak makan langsung tiap hari. Baik. Juga sebaliknya, jangan kerja sampai tak teringat kepada ibadah.
kerja sampai tak ingat ibadah. Dan apa yang Allah peruntukkan kepada kita itu adalah sangat mencukupi. Mayang 5 waktu yang Allah agih tu cukup, mencukupi dah. Kita mai pada waktu dia itu seolah-olah kita dah laksanakan dia sepanjang kehidupan seharian kita. Bukankah kata Nabi, apa yang kamu salat 5 waktu itu seperti 50 waktu yang asal. Ganjaran dia seperti 50 waktu. Dalam bab akhlak tuan-tuan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam membawa budi pekerti yang berada di pertengahan antara orang yang terlalu melampau sehingga nak jadi seperti malaikat, atau yang terlalu melampau untuk menjadi seperti binatang bahkan lebih teruk. Duduk tengah-tengah. Maka dalam kita berakhlak, jangan menjatuhkan maruah. Akhlak kena ada, maruah jangan jatuh. Contoh orang hina kita, orang hina kita, akhlaknya ialah kita tidak menghina dia balik. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita seolah-olah seperti orang yang redha dengan hinaan itu, tanpa menunjuk diri kita yang sebenar di luar daripada apa yang dihina. Nabi SAW dihina teruk, dan Nabi tak pernah balas perkataan buruk dengan buruk. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi menunjukkan apa yang Nabi cakap itu benar, apa yang Nabi lakukan itu betul, sehingga akhirnya menutup mulut orang-orang lain. Kalau orang tuduh kita tak ada amanah, maka tunjuk sifat amanah kita. Kalau orang kata kita pengecut, tunjuk sikap berani kita. Bukan balas hampa pun lagi pengecut, tak ada untung apa. Tunjuk sifat keberanian kita dalam mempertahankan agama. Maka jangan seperti mereka yang kononnya nak ikut Nabi mereka yang tidak berkahwin. Contohnya dalam ajaran Kristian, karena Nabi Isa tak kahwin, lalu kata mereka ini adalah ketinggian budi pekerti, tak mau terlibat dengan unsur-unsur seksual ini. Oh, kemah. Padahal tak ada lah ajaran agama mereka. Bahkan apa yang ditunjukkan adalah lakonan sahaja. Konon tak kahwin tapi di belakang melakukan perkara yang sangat jelek. Ke Islam benarkan kahwin, jaga maruah melalui perkahwinan. Jangan rosakkan maruah melalui zina. Islam benarkan kita untuk makan. Makan dengan cara berakhlak. Islam tak hadkan hampa makan sayur saja, makan buah saja, jangan duk makan daging. Ini tak ada unsur belas kasihan kepada binatang, tidak. Bahkan Nabi menyembelih binatang. Bahkan Nabi mengajar kita sembelih bagi elok, berkasih sayang ketika menyembelih, dan makan dengan elok, jangan membazir, jangan terlalu bermewah-mewah dan berlebih-lebihan. Adapun orang yang mengajak kepada tidak makan binatang yang berdarah kerana rahmat dan kasih sayang, ini adalah melampau, menolak rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada daging, pada ayam, pada apa itu terdapat unsur tenaga dan kesihatan yang baik. Kata mereka, jika orang menampar sebelah pipi kanan kamu, maka akhlak yang baik ialah engkau bagi pula pipi kiri kamu. Supaya apa? Supaya puas hati dia, tak ada duduk kelih dah kan, kena penyepak belah kanan baik, sepak kali belah kiri. Kata mereka itulah akhlak. Kata kita tidak. Islam suruh pertahankan diri. Orang nak penampak kita kena tahan diri. Itulah akhlak. Tidak boleh menyakiti dan tidak boleh disakiti. La darara wa la dirar. Tapi janganlah dalam pertahankan diri kita mencederakan orang lain pula. Dekat dia tampak boleh elok,
Boleh tepih. Cukup dekat tu. Jangan dia nak tampak kali kita godam dengan kayu 3-2 tengah belakang tu, tak boleh lah. Melampau lah. Oh, dia mula dulu. Betul dia mula. Tapi kena ke tak? Tak kena, okey. Tu sahabat kena. Subhanallah. Itulah yang diajar dalam hukum qisas. Balas balik. Kalau dia tumbuk kena angin, kita tu sahabat balas, tak kena apa lagi. Ya, tak kena apa. Maka qisas itu mengajar kita erti wasatiyah. Naam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam juga mengajar kita untuk seimbang antara rohaniyah dalaman dan juga maddiyah luaran kita, zahiriyah. Kita tak boleh hidup hanya dengan perasaan. Tak boleh hidup hanya dengan perasaan. Kita akan dikurniakan sesuatu yang kita seronok. Boleh seronok, tapi jangan melampau sangat. Seronok sampai tak ingat, tak boleh juga. Kita akan diuji dengan kehilangan, kematian, lalu kita bersedih. Boleh bersedih, tapi jangan melampau sangat. Ada orang terlalu sedih atas kehilangan pasangan dia, hingga akhirnya menyebabkan dia pula mengalami masalah mental. Tengok tiang nampak pasangan dia, tengok kasut riau, sekali buka almari tersepuk dalam tu. Tak boleh. Move on. Kena sedih, ya, tapi janganlah melampau kesedihan itu. Kena seronok, ya, tapi jangan melampau keseronokan itu. Ini keseimbangan antara dalaman dan luaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ni buat apa pun orang akan kecam kita. Contoh ada Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kita ni jauh sangat daripada kesempurnaan Nabi. Nabi yang sempurna itu pun pelbagai tohmahan dan perkara buruk yang dilontar kepada Nabi. Nabi sedih, ya, Nabi sedih. Kata Sayyidatina Aisyah, pernah Nabi keluar dari pagi sampai petang, balik rumah dalam keadaan sedih. Isteri Nabi Khadijah, minta maaf, Sayyidatina Khadijah tanya, kenapa denganmu ya Rasulullah? Kata Nabi, tak ada seorang pun aku jumpa daripada pagi sampai petang, kecil ke besar ke, lelaki ke perempuan ke, hamba ke merdeka, kaya ke miskin, semua maki aku. Semua maki Nabi. Sedih tuan-tuan, kecewa. Isteri Nabi pun tenangkan Nabi SAW. Esok Nabi bangun, bersiap untuk keluar. Kata Khadijah radhiyallahu anha, seolah-olah kemarin tak ada siapa kata apa kat dia. Kemas balik. Ni, rasa ya, tapi terus bangun. Terus bangun. Kita buat apa orang tak kata? Jaga masjid pun orang kata. Hak jaga kelab malam pun kena kata. Hak jaga masjid pun kena kata. Hak cakap betul pun kena kata. Hak cakap mohong lagi lah. Tapi adakah kita perlu terkesan dengan kata-kata orang sehingga kita ubah? Malas aku nak jaga masjid. Buat anu orang kata, ni orang kata. Tak, terus. Lagi kita betul, tak usah peduli kat orang. Mulut orang ni lagu betul. Lagi kita tak buat dosa, jangan terkesan. Kalau sungguh kita buat salah, ubah. Kalaulah kita melayani dalaman mata-mata, orang kata sikit pun orang kata sikit lah, kecewa ya, amat-amat sensitif pelajar, masalah. Apa pun tak boleh buat. Apa pun tak boleh buat. Ya, contoh kita pakai baju, orang tanya, nampak siapa baju kemarin? Tu. Kalau jenis sensitif, tak ada ampi tempat kerja, dia patah balik. Tukang Allah, ada orang perasan kau rupanya. Kes itulah tiap-tiap tahun raya tukang baju. Takut kawan tanya, awak ni macam baju tolpas, kan? Padahal elok lagi baju tolpas pakai 2 hari je. Buat lagi, tiap-tiap tahun buat. Takut orang tanya. Tak salah, pedulikan orang. Dan segi zahir, kita janganlah terlalu keras kepala sangat, telinga pekak, tebal sampai orang kata apa pun tak peduli. Dah, kena peduli. Sebab kita ni hidup, orang lain adalah cerminan kita. Kadang-kadang kita nampak semua okey kat kita sebab kita tengok depan.
Tengok belah depan okey, tahu orang main tegak nu, belakang kotak ada tik burung. Kena dengar. Contoh, orang kata ni, nampak orang tak sesuai lah macam tu, cakap macam ni. Kadang kami duduk mengajak. Baik mengajak ada orang kata, minta maaf Ustaz. Rasa tak sesuai Ustaz bagi contoh lagu tu. Kurang adab. Kata, terima kasih. Kita kena muhasabah. Sebab apa? Orang mendengar. Kita hanya bercakap. Kadang kita rasa semua betul. Tapi orang yang dengar rasa, tak patut kata yang lagu ni. Boleh menimbulkan salah faham dan sebagainya. Nah, jangan terlalu kecewa sangat dan janganlah terlalu tak peduli. Himpun tengah-tengah. Baca dulu keadaan yang berlaku supaya kita hidup dalam keadaan yang baik. Tuan dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kurniaan Allah itu ada negatif dan positif dia. Maka yang positif itu adalah bagaimana kita terus ingat kepada pemberi. Negatifnya bila lupa. Di mana yang Allah sarankan kita, Nabi sarankan kita tiap-tiap hari Jumaat kita baca surah Kahfi. Dalam surah Kahfi ada cerita dua beradik. Disebutkan oleh mufassir, mereka adalah dua bersaudara, yang ni kawan. Seorang Allah kurnia kekayaan, kesenangan, harta yang banyak, keluarga yang besar. Namun dengan harta yang banyak dan keluarga yang besar itu, dia menjadi sombong. Dia berasa, hak ni usaha aku, dan ini akan kekal dekat aku. Seorang lagi pula Allah uji dengan kekurangan. Harta benda tak apa ada, keluarga pun tak apa nak ada. Tapi dia reda. Dia kata mungkin satu hari Allah bagi lebih baik kepada aku berbanding kamu. Dalam keadaan dia reda dan bersyukur kepada Allah, maka akhirnya yang melampau itu Allah tarik nikmat dia. Allah hancurkan segala harta benda pemilikan dia. Allah matikan keluarga dia. Sedang yang tidak memiliki itu diberi nikmat yang banyak, keluarga yang besar. Maka ada positif dan negatif dia. Bila kita memahami tujuan pemberian Allah Subhanahu wa taala, ada satu bahagian milik Allah yang kita kena bagi, ada satu bahagian milik kita yang kita kena guna pada jalan yang betul. Ketika itu kita berada pada timbangan yang tepat untuk kita terus diberi nikmat dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka khulasah ataupun kesimpulan kuliah ringkas kita sebelum Jumaat ni adalah hidup kita hendaklah seimbang. Dunia akhirat kita kena seimbang. Bagaimana dalam kita memberi kepada Allah, bagilah yang terbaik. Dalam kita berusaha untuk dunia, usahalah yang terbaik. Dan janganlah kita merasakan bahawa apa yang telah kita lakukan itu sudah mencukupi, sama ada untuk akhirat kita atau untuk dunia kita. Tak ada istilah bagi orang yang beriman kerehatan, di mana yang disebut la rahata lil mu'min illa fil jannah. Tak ada kerehatan bagi orang yang beriman kecuali dalam syurga. Kalau kita dah banyak amalan ni, duk kira balik aku ni 20 tahun tak pernah tinggal jamaah, tak usah berasa kemas, buat lagi sampailah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian dan ajal kamu. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dikasihi sekalian, hari ini kita ada dua pengumuman.
Yang pertamanya daripada pejabat agama, iklan kekosongan jawatan siap masjid. Ini kali kedua kot. Syarat-syarat dia, warga negara Malaysia berumur 21 hingga 60 tahun, berkelakuan baik, boleh membaca dan menulis Jawi dan seterusnya lah. Dan tarikh tutup dia ialah pada 5 hari bulan Januari. Tarikh tutup ialah 5 Januari. Boleh ambil borang daripada AJK lah atau daripada Batu Iman sendiri, insyaAllah. Yang keduanya, Mesyuarat Agung Fakarat, karat kematian kita. Jadi perkara akan mengadakan mesyuarat agung pada 29 hari bulan 12, iaitu hari Jumaat depan, yang akan diadakan di Dewan Solat ini selepas solat Jumaat minggu depan, insyaAllah. Sekian ada 2 pengumuman pada hari ini, insyaAllah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya ma'asyarul muslimin rahimakumullah. إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت فقد أخرجه البخاري والمسلم جازمين بالصحة ما أخرج أنصت واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Tuan-tuan Islam jemaah yang dirahmati Allah, apabila bangun khatib membaca khutbah di atas mimbar, janganlah kita bercakap-cakap ataupun berkata-kata, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Oleh demikian, marilah sama-sama kita mendiamkan diri mendengar serta taat. Mudah-mudahan diberi rahman oleh Allah ke atas kita sekalian. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله بطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
patuh akan segala arahannya, jauhkan diri serta meninggalkan segala larangannya, juga bertaubat, memohon ampun atas kesalahan yang dilakukan. Moga Allah golongkan kita di kalangan orang-orang yang bertakwa yang diberikan syurga. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar hari ini mengajak untuk kita memahami dengan sebenar falsafah harta pemilikan kita di dalam Islam. Muslimin yang dirahmati Allah, semua yang ada di atas muka bumi, di langit dan apa yang ada di antara keduanya, juga yang tertanam di dalam muka bumi, di dasar bumi ini, kesemuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kata Allah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Milik Allah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang tertanam di dalam tanah. Kesemuanya milik Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian datang ketentuan Allah, apabila kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita, Allah utus malaikat untuk mencatat 4 perkara, di antaranya berapa banyak rezeki yang akan kita perolehi selama kita hidup sehinggalah pada hari kematian kita. Maka rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah, namun Allah sembunyikannya, Allah merahsiakannya. Kita tidak tahu berapa banyak yang akan kita dapat kumpul sepanjang hidup kita. Ia adalah supaya manusia masing-masing berusaha mengambil jalan untuk mencari apa yang terbaik, untuk menghasilkan yang cukup dan baik untuk dirinya dan keluarganya. Maka kerana itu kita harus mencari sebab untuk mendapat sesuatu daripada rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dalam kita berusaha, walau kadang-kadang hampir sahaja usaha kita sama dengan usaha sahabat kita, tetapi pulangannya tidak sama. Ada orang yang keluar berniaga jam 9 macam kita juga, modal dia sama macam kita, barang dia pun sama macam kita, tapi kita pulang jam 10 habis, dia tak balik lagi. Ada hari dia balik awal, kita duk tunggu lagi pelanggan datang membeli daripada kita. Masing-masing telah ditentukan, namun tetap kita perlu berusaha. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menguji sebahagian kita, atau apabila Allah memberi kepada sebahagian kita harta yang banyak atas hasil usahanya, dan menguji sebahagian yang lain dengan harta yang sedikit walaupun dia berusaha, ia adalah untuk akhirnya kita kembali menyedari bahawa hakikat pemberian itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah uji kita bagaimana kita mengurus pemberiannya, sama ada sedikit ataupun banyak. Di mana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum. Dialah yang telah menjadikan kamu khalifah, orang yang mampu mentadbir dan mengurus di atas muka bumi ini. Lalu Allah mengangkat sebahagian kedudukan di kalangan kamu dan merendahkan sebahagian kedudukan di kalangan yang lain, sama ada dengan kedudukan, jawatan dan juga harta. Itu semua adalah supaya Allah dapat menguji kamu pada apa yang dikurniakan kepada kamu. Muslimin yang dirahmati Allah, falsafah harta dalam Islam ialah apabila kamu diberi, hendaklah kamu bersyukur dan guna dengan betul. Jika kamu dihalang, maka hendaklah kamu berdoa memohon dan carilah dengan cara yang baik. Itu akan diberi ganjaran oleh Allah, sama ada kita memiliki ataupun tidak memiliki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tentulah dengan duit yang kita miliki,
kita mampu hidup dengan lebih selesa, makan dengan lebih sedap, pakaian yang lebih elok, rumah yang lebih besar, kenderaan yang lebih mahal. Namun dalam masa yang sama, ketika dia menjadi perhiasan, keindahan dan keseronokan kepada kita, kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kamu dan anak-anak kamu juga adalah ujian. Maka hendaklah kamu menjaga dengan baik pada apa yang kita lakukan terhadap harta kita. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah menyangka apa yang kita miliki adalah hak mutlak kita semata-mata. Allah Subhanahu wa taala melalukan atau melintaskan harta itu di tangan kita untuk melihat, ayashkuru hadzal 'abdu am yakfur, adakah hambaku ini ingin bersyukur dengan harta yang aku bagi ataupun kufur. Jika dia bersyukur, dia makan pada kadar yang baik, diguna pada jalan yang halal, lalu dikongsi dengan orang-orang yang berkeperluan, orang-orang yang berhajat. Dan jika sebaliknya, dia guna pada jalan yang melampau, pada perkara yang haram, kedekut, sehingga menyangka seolah-olah dialah yang berusaha, dengan tenaga dan kepandaian dialah dia dapat apa yang dimiliki, tidak memberi kepada sesiapa yang berhajat, maka sebenarnya dia adalah hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah, di mana kata Allah, la tublawunna fi amwalikum, kamu akan diuji pada harta pemilikan kamu. Adakah kamu nak jadi orang yang bersyukur atau sebaliknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang yang beriman, sebahagian kita orang-orang yang beriman adalah saudara kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang beriman, di mana sahaja mereka berada, apa jua keadaan mereka, apa warna kulit, apa bahasa yang dituturkan, apa bangsa dan kewarganegaraan mereka, selama mereka beragama Islam, mereka adalah saudara kita. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Kata Nabi, perumpamaan orang yang beriman dalam berkasih sayang adalah seperti satu anggota badan. Idza tada'a minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kalau satu anggota badan mengadu sakit, seluruh anggota badan yang lain tidak tenang, tidak boleh tidur, tidak selesa. Kalau kita sakit mata, makan pun tak lalu, lidah pun tak seronok. Kalau sakit lidah, tangan pun tak bergerak bebas. Nak main bola sakit lidah, tapi nak main bola tak larat. Orang kata hang bukan sakit kaki, hang sakit lidah. Betul, kerana satu anggota kita terjejas, ia akan menjejaskan anggota yang lain. Maka demikianlah perumpamaan kita dalam kehidupan sesama muslim kita. Hendaklah kita apabila melihat saudara kita kelaparan, kita harus kenyangkan dia. Melihat dia kesusahan, kita harus senangkan dia. Melihat dia kefakiran, kita harus kayakan dia. Melihat dia perlu kepada bantuan, hulurkanlah, supaya dia tidak terkapai-kapai, dibimbangi. Seseorang itu akan menjual agamanya hanya kerana kefakirannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ay yakuna kufra. Hampir sahaja kefakiran itu menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. Muslimin yang dirahmati Allah, al-muslimu akhul muslim, kerana seorang muslim itu adalah saudara kepada muslim yang lain. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhum ba'da. Seorang yang beriman itu dengan seorang yang beriman yang lain adalah umpama bangunan yang kukuh, saling menguatkan. Tak mungkin tiang akan dapat bertahan kalau konkrit bawahnya tidak kuat. Tak mungkin satu binaan itu menjadi cantik jika hanya dihias pada catnya tetapi bumbungnya tidak elok. Dah, kiaskanlah bahawa satu bangunan itu harus lengkap melengkapi, saling kuat menguat, kukuh mengukuhkan. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-malu ibtila'un wa imtihan.
harta adalah bala dan juga ujian kepada kita, untuk bagaimana kita guna lalu kita sampai kepada Allah dengan baik, atau kita guna tapi lepas itu sampai kepada Allah dengan cara yang tidak baik. Harta ini ada hak yang harus dikeluarkan, sama ada jika kita orang yang kaya, cukup nisab lebih daripada kalau tahun ini 24,000 ke atas, cukup haul, maka hendaklah kita keluarkan 2/5% daripada keseluruhan harta kita, sama ada di tangan kita, dalam bank, duk tang mana lagi yang ia adalah milik penuh kita, maka keluarkanlah. Sama ada kita pergi cari orang yang miskin, ataupun di kalangan 8 asnaf yang kita tahu mereka sangat berhajat, berilah, atau kita serahkan kepada wakil yang telah dilantik secara rasmi pihak lembaga zakat setiap negeri yang ada dalam negara kita. Ini adalah untuk kita bangun melaksanakan tanggungjawab harta kita, kerana sesungguhnya orang yang memiliki kelebihan, jika merasai ia adalah untuk orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus memberi kelebihan kepadanya. Tidaklah zakat itu kecuali untuk menumbuhkan lagi harta-harta yang lain. Orang yang kedekut, dia hanya menyangka bahawa dia beruntung dengan kedekutnya, sedangkan apa yang ada di tangannya akan habis. Orang yang pemurah dengan memberi dan memberi, sesungguhnya Allah akan terus menumbuhkan hartanya, sama ada di dunia apatah lagi di akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, jika kita orang yang tidak cukup nisab, tidaklah terlalu hebat pekerjaan kita, tidaklah terlalu banyak hasil yang masuk ke dalam poket kita, maka kita juga ada tanggungjawab pada harta kita dengan memberi sebagai sedekah, derma, wakaf, apa sahaja yang bukan berbentuk wajib pada segi hukum, tetapi pada segi tanggungjawab sebagai seorang jiran, sebagai seorang abang, sebagai seorang adik, sebagai seorang siapa sahaja, sahabat, rakan dan sebagainya. Ia adalah akhirnya untuk kita pergi bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Bila disoal tentang harta, min aina iktasabta wa fima anfaqta, mana hang ambil duit hang ni, tang mana hang pi letak, maka kita dapat jawab dengan baik, aku ambil dari jalan yang halal dan aku letak juga pada tempat yang halal. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ni'mal malus salih lil mar'is salih, sebaik-baik harta adalah apabila dimiliki oleh orang-orang yang baik. Maka hendaklah kita jadi orang yang baik untuk dapat kita urus harta dengan baik. Kerana itu segala arahan Allah hendaklah dipatuhi, salatnya, menutup auratnya, bercakap benarnya, menjaga pandangannya, apa sahaja, untuk kita dapat mengurus kehidupan kita yang lain berbentuk kewangan ini dengan baik. Muslimin yang dirahmati Allah, akhirnya apabila harta itu disangka, dilihat hanya atas hasil usaha sendiri, atau ia dicari, diperolehi daripada jalan yang haram, ia akan menyebabkan pemiliknya menjadi sombong dan takabur. Lihatlah contoh yang Allah beri pada zaman Fir'aun. Ada orang yang sangat kaya, diberi kecerdikan, kepandaian oleh Allah untuk membedakan dengan mudah antara pasir, batu dan emas. Qarun memiliki kepandaian dalam mencari emas, dihimpun, dilebur, dijadikan perhiasan dan sebagainya. Namun akhirnya dikufur kepada Allah, melihat bahawa harta itu adalah kerana kepandaiannya, kecerdikannya, sombong, keluar dengan kemegahan kekayaannya, menunjuk-nunjuk kepada orang-orang yang miskin di kawasan perumahannya. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rugi ia dunia dan juga akhirat. Muslimin yang dirahmati Allah, maka tak perlulah dengan harta yang Allah beri kepada kita untuk menunjuk-nunjuk. Cukup dengan kita bersyukur kepada Allah, tanpa kita membandingkan, tanpa kita meremehkan orang lain, tanpa kita merasa seolah-olah karena hasil usaha kamilah taraf kehidupan kami lebih baik, lebih hebat daripada golongan itu dan ini. Tidak, ia hanyalah ujian. Pada kekayaan terdapat ujian, pada kemiskinan juga terdapat ujian, dan orang yang berjaya adalah orang yang dapat mengurus kedua-duanya dengan baik,
sama ada kekayaan dan juga kefakirannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم بارك لنا في أنفسنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حياتنا كلها. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، انصرهم على أعدائهم نصرا مؤزرا. اللهم اهدنا واهد سلاطيننا ورؤساءنا واهد سلطاننا السلطان صالح الدين ابن المرحوم السلطان بدليشة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Stawu yarhamni wa yarhamkumullah. Lurus dan rapatkan saf.
penuhkan ruang-ruang yang ada. Semoga solat kita lebih sempurna insya-Allah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين، انصرهم على أعدائهم نصرا مؤزرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله